Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bertemu kembali. Okay, kita bertemu kembali. Okay. Sekejap Lama dah tak buat Facebook Live ni. Okay, semua sihat ke? Hari ni saya, Dr. Haris ingin membuat okay, kita hari ni nak perkongsian kepada pelajar-pelajar baru dan juga kepada penyimpan-penyimpan emas yang baru. Okey, penyimpan emas yang baru. Okey, boleh ajak lagi kawan-kawan semua sebelum saya nak mula ni. Okey, banyak saya punya saya punya perkongsian hari ni adalah perkongsian yang menarik sebenarnya sebab apa kadang-kadang mereka ni ada yang tidak faham tentang dana kecemasan. Kenapa mereka tak faham tentang dana kecemasan? Sebab mereka tidak pernah mengalami kecemasan. Kenapa tak pernah mengalami kecemasan? Sebab kemungkinan besar mereka belum lagi bekerja sendiri ataupun dana kecemasan disediakan oleh ibu ayah kan? Ibu ayah yang menyediakan dana kecemasan. Okey, so hari ni saya mulakan saya punya pembincangan hari ni dengan sedikit perkongsian Okey, saya Dr. Haris hari ni adalah seorang dealer public gold daripada tim BRH. Okey. So saya adalah seorang dealer daripada public gold. Okey. Bila kita cerita pasal emas kita sentiasa bercerita mengenai nilai emas nilai emas. Bila kita cerita tentang nilai emas, kita akan sentiasa bercerita tentang apa yang terjadi tentang wang kertas Sejak 1971 kestabilan wang kertas sangat tidak terjamin apabila wang kertas dan emas telah dipisahkan Bila mereka dipisahkan, apa jadi? Kertas akan lama-lama kelamaan dicetak dan menyebabkan nilai dia makin lama makin berkurangan. Yang menyebabkan nilai mata wang itu meningkat adalah disebabkan oleh banyak faktor, iaitu daripada bank sendiri yang mana nak memanipulasikan suatu nilai iaitu nilai wang kertas. Tetapi emas semakin lama bila dipisahkan semakin lama semakin bernilai. Kenapa dia bernilai? Kerana sifat dia sendiri emas itu sentiasa bernilai. Okey, yang mana sebenarnya bila kita faham 1971 ini adalah menunjukkan yang bahawa emas adalah wang sebenar dan wang kertas hanyalah voucher saja. Kenapa saya simpan emas? Simpan emas ni kita kena tanya diri kita. Saya simpan emas kerana tiga sebab utama lah. Sebab utama adalah forgotten saving. Forgotten saving adalah satu benda yang penting. Kadang-kadang ada orang dia menyimpan, tapi dia kata saya menyimpan RM300 sebulan tapi bila sampai 10 bulan tak sampai RM3,000. Kenapa? Sebab dia simpan duit. Simpan duit ni bila dia ada nombor, kita ada kepandaian kecerdikan untuk membelanjakan Dan ini adalah satu benda yang baik untuk mengelakkan kebocoran. Emas adalah jasa satu benda yang baik untuk
mengelakkan kebocoran. Nilai jangka panjang yang terjamin adalah satu benda yang penting untuk kita sentiasa kena faham. Bila orang cerita pasal emas, emas adalah satu dinar masih lagi untuk satu ekor kambing. Zaman Rasulullah 1400 tahun dahulu pun satu dinar masih lagi satu ekor kambing. Dan ini menunjukkan yang bahawa nilai emas adalah nilai yang tiada berkaitan dengan inflasi. Kalis inflasi. Dan yang paling penting sekali, kekayaan emas di tangan sendiri. Apa maksud kekayaan emas di tangan sendiri? Bila kita beli 10 gram emas, harga tidak melambangkan kepada nilai. Yang melambangkan nilai adalah gram itu sendiri. Bila kita beli emas dulu satu gram RM300, 10 gram RM3,000, masih lagi sekarang walaupun dia harga menurun tapi nilai dia 10 gram masih nilai yang sama. Itu adalah benda yang baik tentang emas. Kenapa saya simpan emas? Ini 3 sebab utama dan saya harap semua tuan-puan pun boleh ada sebab yang berlainan yang boleh menyebabkan kita konsisten simpan emas. Okey, ini satu gambar yang sangat bagus. Cuba kita tengok bila kita simpan duit ni, katalah duit ni RM300, RM400 yang kita simpan dekat dalam kita punya dompet ni. Bila hari ni kita dapat gaji, semua hari ni semua warga-warga kerajaan semua yang bekerja di sektor kerajaan sekarang hari ni dapat gaji. Bila kita ada gaji, kita tengok berapa banyak kita simpan duit ni, nama dengan IC ni, okey, kita tukar semua duit ni jadi emas. Kita tukar semua jadi emas. Apa jadi? Kita nampak bila sampai nanti waktu kita nak keluarkan duit, kita nak dapat gaji lagi, duit ni masih dah tak ada dah. Tak ada dah duit ni sebab kita dah habis belanja kan. Tapi emas ni bagus dengan dia apa? Dia tidak boleh dibelanjakan dengan mudah. Menyebabkan kita dapat simpan dia lah. Dan kita tak adalah sesuka hati berbelanja. Dan ini adalah sifat yang paling bagus tentang emas. Macam saya cakap tadi, kita dapat simpan nilai, kita dapat elak kebocoran dan dalam masa yang sama kita tak fikirkan sangat sebenarnya emas ni. Berapa banyak kita beli dulu, kita tak fikirkan sangat. Sebab apa? Kita dapat simpan dia punya nilai dan dalam masa yang sama kita panggil tu forgotten saving. Saving. Ni macam saya cakap tadi, nilai untuk satu dinar emas pada 1400 tahun dahulu masih lagi sama untuk satu ekor kambing. Satu dinar 2012 pun masih satu ekor kambing dan waktu akan datang kita percaya satu dinar masih lagi satu ekor kambing. Okey, kita tengok dalam troli ni untuk RM100 walaupun sebenarnya kata RM100 yang sama, kata RM100 walaupun muka dia punya kertas nampak berbeza lah sikit tapi boleh kita faham yang bahawa harga dia punya nilai untuk kuasa membeli semakin lama semakin merosot. Tapi bila kita simpan dalam bentuk emas, katalah 1990 kita simpan ini satu gram harga dia dalam RM120, kurang daripada tu RM80. Kita boleh nampak berapa banyak yang kita dapat sebenarnya sama banyak. Sebab apa? Emas dia menyimpan nilai dan menyimpan kuasa belian. Itu yang kita kena faham. Seperti yang saya cakap tadi, bila kita simpan emas, yang paling penting adalah simpan dalam mengadakan tujuan. Cuma hari ni, saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak simpan emas tapi kita nak simpan untuk dana kecemasan. Ada orang disimpan emas untuk bebas kewangan, ada simpan emas untuk tabung pendidikan anak-anak. Ada juga yang simpan emas untuk kesihatan, ada juga yang simpan emas untuk persaraan dan juga untuk rumah idaman. Okey, kenapa nak simpan untuk ni semua? Saya akan ajar hari ini. Ada juga orang yang simpan emas sebagai mas kahwin. Mereka simpan emas sebagai mas kahwin. Mereka dah tak fikirkan pasal nilai. Mereka fikirkan sebagai nilai emas tu sendiri dan RM mereka lupakan. Sebab apa? Nilai RM hanyalah bergantung kepada bukan kuasa kita, kuasa daripada pemerintah, kuasa daripada bank. Itu sendiri yang menyebabkan kita sentiasa akan mengalami kerugian, terutama sekali di waktu COVID-19 ni.
Okey, ni emas sebagai dana kecemasan. Apa itu kecemasan? Hari ini saya nak ajar apa itu kecemasan. Kecemasan adalah simpanan yang bernilai sebanyak 3 hingga 6 bulan gaji. Bila kita nak simpan untuk emergency fund ni, kita kena simpan nilai yang sama banyak dengan gaji kita selama 3 hingga 6 bulan gaji. Dana yang mana kita tak boleh sentuh dan keluarkan kecuali tujuan kecemasan seperti jatuh sakit, bencana, macam coronavirus ni. Ada orang dia kata coronavirus ni saya susah lah doktor. Ada coronavirus ni menyebabkan saya jatuh bankrupt doktor. Kenapa? Sebab mereka tak ada emergency fund. Emergency fund ni yang menyebabkan kebanyakan mereka telah mengalami masalah yang teruk. Apa masalah yang mereka jadi? Mereka tidak ada dana, mereka jadi apa ke dana, dan kebanyakan daripada kita 90%, 80% ke 90% tiada dana kecemasan. Yang mana mereka yang tak ada dana kecemasan, saya tidak galakkan untuk melabur. Kenapa? Mereka tidak ada dana kecemasan. Bila diorang melabur, mereka akan mengalami kegagalan. Kenapa kegagalan? Bila pelaburan mereka, contoh mereka melabur dalam emas atau mereka melabur dalam Bitcoin ataupun melabur daripada dalam saham, bila mereka rugi, mereka tiada dana kecemasan untuk menampung kerugian mereka. Simpanan yang mudah dicairkan tetapi sukar dibelanjakan. Inilah kebaikan emas kerana simpanan mereka mudah dicairkan dengan pergi Arahnu, boleh jual. Kalau ke public gold, the best thing ialah boleh jual balik ke public gold dengan harga yang tinggi, tetapi sukar dibelanjakan. Sebab apa? Kita susah nak pergi, semata-mata nak pergi belanja. Katalah kita nak beli langsir kan, katalah kita nak beli kasut, takkanlah kita nak pergi cairkan emas kita kan. Lebih baiklah kita pergi ambil kad kredit je kan, pergi online banking saja. Itulah masalah sekarang. Mereka banyak yang kita gagal dalam menyimpan dana kecemasan sebabkan oleh online banking, dan ini yang kita panggil sebagai digital money. Okey, emas sebagai magnet magnet kekayaan. Emas ni sebenarnya kalau kita fikirkan, sebenarnya bila kita tukarkan dalam bentuk emas, kita tak ada lagi sifat untuk berbelanja. Kita hilangkan nafsu berbelanja kita. Kenapa? Sebab bila kita tengok emas saja, kita tengok ni benda yang berharga, dan ini menyebabkan kita akan kurang berbelanja online, berbelanja bukan keperluan, dan yang paling penting adalah dia adalah magnet kekayaan. Kenapa? Kita sayang nak jual emas yang kita ada, dan malah ditambah lagi dan lagi kerana kita bila tengok emas kita rasa gembira, dan dalam masa yang sama kita akan nampak yang bahawa sebenarnya emas adalah menyimpan kekayaan kita dan dalam bentuk aset. Dalam masa yang sama, emas ni menyimpan nilai macam saya cakap tadi, dia tidak dipengaruhi oleh ringgit ataupun USD. Yang mana bila kita simpan duit dalam tabung haji, kita simpan duit dalam aset-aset yang lain, bukan maksudnya tidak boleh, tapi dia berkurangan. Daripada nombor je sama tapi berkurangan daripada segi nilai disebabkan oleh dimakan inflasi. So, adakah saya akan menyimpan emas ataupun duit? Duit hanya adalah menyimpan nombor dan bukan nilai. Yang mana nilai dia makin lama makin merosot. Setiap tahun mungkin akan merosot 5% ke 3% ke 5%. Ada dalam masa yang sekarang ni mungkin 3 ke 4%. Yang mana kuasa beli hilang dan inflasi semakin bertambah hari demi hari. Dan tapi bila kita beli emas, walaupun kita beli emas dalam harga yang tinggi ataupun turun, emas tetap nilai dalam bentuk gramnya sama. Harga emas kita beli November mungkin harga 2,800, 2,900. Hari ini kita beli sangat murah, 2,480, tapi masih lagi ada orang tak nak beli sebab mereka merasakan harga emas mahal. Harga emas ni sentiasa mahal. Kita bukan hanya rugi dalam RM saja, tapi yang paling penting gram emas masih kekal. Okey, semua faham kan? Ada apa nak tanya, boleh tanya kat bawah tu. Okey, macam mana tips untuk menjadi penyimpan emas yang berjaya? Penyimpan emas yang berjaya adalah sentiasa konsisten. Mereka konsisten
tanpa perlu tengok harga emas, mereka konsisten setiap bulan mereka konsisten 1 gram mereka konsisten 2 gram satu bulan. Mereka letakkan matlamat matlamat dia ialah untuk kebocoran wang. Matlamat mereka adalah untuk menjadikan forgotten saving dan yang paling penting juga adalah tambah ilmu. Tak semestinya kena jadi pandai dulu baru simpan emas, tapi kita kena mulakan seminar untuk tim DRH ni selalu kita akan adakan di Zoom meeting tapi hari ni saya special sikit, saya letakkan dekat dalam saya punya Facebook page dalam masa yang sama, seminar public goal hari-hari ada dalam international public goal punya page yang mana hari-hari ada daripada pukul 9 sampai pukul 10 malam Yang jadi masalah sekarang adalah kita hanya tengok harga saja. Tengok harga kita masih lagi tidak simpan Tips untuk penyimpan emas yang berjaya. Hari ini hari gaji. Hari ini kita simpan RM100 ataupun 10% gaji daripada bulanan kita dalam bentuk emas. Saya tak cakap untuk simpan 100%, kita hanya perlu simpan RM100 ataupun 10% daripada gaji bulanan kita saja. Senang kan? Kalau kita nak mula, memang senang kan? Memang senang. Jom kumpul dina. Ada orang mereka suka kumpul dina. Saya kata dengan dia, dana kesemasan 30 keping. Perubatan 30 keping. Pergi haji 15 keping. Senang saja. Kalau harga murah sekarang ni, lagi murah kita dapat 1 dina. Lebih murah kita dapat 1 dina, lagi cepat kita pergi haji. Tapi orang masih lagi tak faham. Kenapa harga emas ni, harga tengah murah ni kita lagi senang pergi haji? Sebab kita dapat senang pergi haji dengan keadaan sekarang. Okey, so ada yang lagi masih lagi bertanya dengan saya, apa tu dina doktor? Apa ni jungkung gold bar doktor? Dalam public gold, best dengan public gold adalah gold bar dan dina semuanya 999.9 dan ketulinan dia memang terbaik. Kalau pergi Arahnu tak ada kompromi lah, mereka akan terus ambil. Itu yang menyebabkan kita rasa gembira bila kita beli emas di public gold. Senang pergi Arahnu. Kalau kata nak pajak pun boleh, nak jual pun boleh, ke public gold terus macam tu. Okey, inilah 1 dinar di public gold, 5 dinar, 10 dinar, 50 gram, 20 gram, 10 gram. Kenapa nak simpan emas? Sebab emas saya cakap forgotten saving dan jangka masa panjang dia meningkat harga meningkat harga. Okey, ada lagi orang tanya dengan saya, apa itu LBMA dan non-LBMA? Non-LBMA maksudnya dia di luar daripada kad, LBMA dalam kad. LBMA dalam kad macam 1 dinar macam ni, dalam luar kad macam ni kita main non-LBMA. Dua-dua masih lagi ada di public gold, tapi untuk masa sekarang disebabkan oleh COVID, LBMA ni ada mengalami sedikit kelambatan. So, disebabkan ini adalah local, dinar dan local untuk gold bar, dia punya proses makin cepat dan senang untuk customer dapat. Itu yang bagus dengan public gold. Dia sentiasa memberikan komitmen yang terbaik untuk mereka yang membeli. Okey, kita terus kepada macam mana cara nak beli emas. Tadi dah pandai, dah tahu ini adalah jana kecemasan. Saya pilih emas. Sebab apa saya kata emas boleh menyebabkan kita lupakan terus nilai. Lupakan terus rasa tak gembira dengan simpan duit yang makin lama makin tak berjaya. Tak berjaya. Simpan 300 10 bulan tak dapat 3,000 So simpanlah bentuk emas. Sebab apa? Emas susah nak dibelanjakan. Okey, so kita boleh nampak kat sini ada 3 cara adalah direct purchase, maksudnya terus beli dapat emas cash and carry, boleh dibuatkan di cawangan ataupun website. Sekarang ni best sikit sebab apa? Kerana kita boleh guna JIT ni JIT. Gap belian secara gram minimum RM100 saja. Dalam masa yang sama 1 gram mudah. Siapa yang tak faham masih boleh mesej saya. Siapa yang belum ada akaun, inilah waktunya untuk simpan dalam bentuk gram emas tanpa perlu pegang fizikal. Kalau suka pegang fizikal pun boleh. Gap ni bestnya apa? Tak perlu pegang fizikal, tapi fizikal public gold yang pegang tanpa bayaran. Tanpa bayaran tahunan. Tanpa hidden charge, hanya perlu bayar upah saja untuk mengeluarkan emas.
Dan satu lagi best dengan public gold adalah disebabkan oleh kita ada syariah easy payment purchase. Syariah easy payment purchase maksudnya apa? Belian secara bayar berjadual. Okey, inilah dia gap. Gap adalah boleh simpan serendah RM100. Kita boleh dapat 0.4 lebih gram hari ini. Disokong oleh fizikal. Kalau kita tertidur, terbangun, kita boleh beli. Tak ada masalah. Tak perlu nak tunggu pukul 10 pagi, nak kena pergi shopping complex ke kedai buka baru nak boleh beli. Senang sebab semuanya online. Dan akaun bersama anak pun boleh. Kalau kita nak buka akaun anak untuk pembelajaran pun boleh. Tiada upah macam saya cakap tadi dan kita ada 18 branch dan patuh syariah. Okey, inilah konsep yang terbaik. Bila kita simpan gap, sebenarnya kita simpan untuk anak kita. Anak kita ni bukan kita perlu fikir untuk apa. Kita hanya perlu fikir dia untuk, yang pertama untuk dia punya pembelajaran dia, untuk belajar. Bila kita belajar, kita ingat sikit ke dalam mungkin belajar dia dekat universiti, mungkin sekarang ni untuk medik saja lebih kurang 350,000. Kita ada duit ke 350,000 dengan kita simpan emas, sebab apa, kita dah lupakan nilai yang kita simpan tu, forgotten saving tu, menyebabkan kita simpan lebih cepat daripada kita simpan duit ni. Dalam masa yang sama, kita boleh juga menyimpan mereka dalam bentuk emas dan kita akan boleh belikan rumah untuk mereka. Itu yang best dengan akaun gap. Macam mana gap ni? Gap ni adalah simpan RM100 dan kita akan dalam bentuk gram dan kita boleh buat belian secara online dan beli, simpan dan lupakan macam saya cakap tadi dan boleh keluarkan fizikal bila-bila masa. Okey, harga gap sebenarnya dia berubah setiap hari pukul 12.30 malam dan harga gap ni dia akan dapat daripada harga dunia. Dan hari ni harga gap adalah 248. Cuba bayangkan harga Jun pun 253. Tapi masih lagi orang tak nak beli. Saya pun tak pasti mereka ni. Okey, macam mana nak jadi seorang penyimpan emas yang berkesan, kena paksa diri. Hari ni hari dapat gaji, hari ni kena simpan emas. Hari ni hari dapat gaji, kita kena simpan untuk capai matlamat kita. Dan yang paling penting, kita paksa diri kita walaupun harga murah ke harga naik ke, kita masih kena simpan emas. Dan bila akhirnya kita akan dapat simpan emas dengan duit lebihan kita. Okey, ini kita punya apps. Ni harga 17/1 2021 261 Waktu tu saya masih beli ni waktu tu harga ada 19 gram kat sana 19 gram kat sana. Cuba kita tengok kat sini saya boleh keluarkan 4.25 ni 1 dinar ni. 2.125 pun separuh dinar saya keluarkan dia dalam bentuk fizikal sebab saya memang orangnya pegang fizikal. Saya kalau rasa fizikal ni, kalau kita tak dapat pegang dia punya kekuatan emas tu kita tak dapat. Okey, premium. Okey, bagus soalan ni. Nanti saya ceritakan pasal premium. Okey, sekarang ni semuanya Public Gold nak buat secara JIT, yang mana JIT ni adalah kita panggil tu Gold in Transit. Ini adalah sistem baru yang telah Public Gold jalankan dan dia the only one system in Malaysia, satu-satunya Malaysia. So sekarang sistem ni agak masih lagi dalam peringkat awal. Mungkin kita akan mengalami kelambatan sikit. Kita kena sabar sikit lah. Kita boleh keluarkan semua benda. Kita boleh keluarkan ikut edisi. Okey. Kita kena faham bila kita beli emas ni, kita macam juga kita beli emas untuk pakai macam rantai ke gelang ke semua tu, semua ada upah. Semua ada upah. Tapi cuma dalam Public Gold kita tulis ke dia sebagai premium, charge premium, premium charge.
Bila kita panggil gold premium ni, dia adalah maksudnya upah lah senangnya. Cuba kita bayangkan 2.125 gram upah dia RM15. Berapa ringgit je untuk 1 gram ni sebenarnya? Lebih kurang RM7 lah. Lebih kurang RM7. Lebih kurang. Sebenarnya kurang daripada tu. Kurang daripada tu. Lebih kurang RM6. Sebenarnya lagi murah daripada kita beli gelang. Gelang upah je saja dah dekat RM10 ataupun RM20 1 gram sebenarnya. So itu semua bergantung kepada dia punya design. Sekarang ni 1 gram untuk di Gap dia gold premium dia adalah RM20 RM20. Dan cas untuk penghantaran adalah RM10 sahaja untuk 21 gram terawal. Okey, semua kalau siapa nak faham, okey. Strategi penyimpan emas berjaya hari ini dapatkan ilmu. 2, tetapkan matlamat terus. Jangan fikir-fikir. Kadang orang fikir duit tak ada, duit ada tapi fikir. Duit ada tapi fikir. Bila terfikir-fikir apa jadi? Dia terbeli, tak ada duit. Tak ada duit. Bila nak ada, bila nak beli tak ada duit. Bila nak beli je tak ada duit. Sebab apa? Dia asyik terguna duit dia untuk lain. So, dapatkan strategi yang betul dengan pergi kelas Dr. Haris untuk tim DRH. Kita ada kelas dekat Zoom. Siapa yang berminat, sebenarnya tak ada masalah. Just WhatsApp saya je. Nanti saya masukkan dalam grup dan kita boleh masukkan ke dalam kelas. Dan yang paling penting adalah konsisten. Orang yang konsisten saja yang berjaya. Kalau tak percaya, tanya dengan semua anak murid saya. Mereka merasakan dengan konsistenlah mereka berjaya. Kalau kita beli 10 gram hari ni, lepas tak beli dah, memanglah rugi. Sebab orang yang beli konsisten 1 gram, 2 gram untuk sebulan, dia sudah berjaya. Dia sudah berjaya. Okey, ini promosi terbaru untuk Public Gold. Siapa yang berminat untuk jadi seorang dealer macam saya, dealer Public Gold, sebenarnya kita boleh dapat dengan masukkan RM5,000 cash masuk ke dalam akaun Gap dan beli satu wealth card. Siapa yang berminat boleh. Ini harga yang terbaik sekarang ni, tengah murah. Tadi naik sekejap tu jatuh balik. 30 gram boleh bayar 10 kali. Lepas bayaran pertama dan bayar wealth card terus jadi dealer. Kalau suka bulat, boleh beli Dina. Apa beza petak dengan ni? Bulat adalah Dina, petak adalah gold bar. Siapa yang suka barang kemas pun boleh. Beli 3,000 saja terus jadi seorang dealer. Siapa yang suka priority dealer nak dapat insentif banyak sikit, boleh jadi priority dealer 1.5%. 10,000 untuk Gap, 50 gram untuk bunga emas dan Dina. Komisen dia ialah untuk normal dealer 1%, untuk priority dealer 1.5%, untuk master dealer 2%. Dan yang terbaik tentang Public Gold, kita jual balik pun dapat 0.3%. 0.3%. Best kan Public Gold? Dan inilah wealth card. Orang tanya kenapa nak beli wealth card? Wealth card ni best tuan-puan. Kenapa saya cakap best? Sebab dia ada nama kita. Kalau kita nak jual emas ni tapi kita tak ada pengenalan diri, memang susah sikit orang nak percaya dengan kita. So kita ada pengenalan diri, orang mesti percaya sebab kita ada dia nama Public Gold kat sana. Sebab tu kena ada. Dan dalam masa yang sama dapat voucher RM10 darab 10, RM20 silver darab 20. Dapat RM300 voucher. Tak ke best? Saya suka. Okey. Kelebihan dealer adalah tiada target sale, tak bayar jual kat orang pun tak apa. Yang penting kita dapat insentif seumur hidup. Dan dealership kekal seumur hidup, tak ada expired, tak payah renew, tak payah yuran tahunan. Dan yang best sekali, tak perlu simpan stok pun tak apa. Tak perlu wajib untuk rekrut orang. Dan kita ada banyak kita boleh promote Public Gold Group, iaitu Gold Bar dan Dina, barang kemas penjual Aura Italia dan bershopping di Public Gold Mall. Public Gold Mall. Insentif akan dicapai seumur hidup. Seumur hidup dan boleh diwarisi. Best. Okey, kepada semua yang berminat untuk simpanan emas boleh berhubung dengan saya Dr. Haris di Public Gold dan juga pembimbing simpanan emas. Inilah siapa yang suka tengok 0.5 gram ini kesukaan saya.
Ni memang saya suka sangat lah. Jangan beli dengan saya sebab satu saya ada. Thank you. Arigato. Gracias. Terima kasih. Syukran. Share-share. Share-share. So ini semua menunjukkan yang bahawa kita semua sehati sejiwa dan kita sangat penting untuk faham tentang simpanan. Sebab simpanan itulah yang menyelamatkan kita. Okey, siapa yang berminat boleh pergi dekat saya punya channel ni. Sebenarnya banyak saya punya channel Dr. Haris untuk YouTube. Boleh pergi Telegram saya ada juga update kat sana untuk Telegram, dan boleh pergi ke Facebook page saya Okey. Saya akhiri dengan satu video ni. Okey, video ni ialah simpanan gap 1 gram sebulan untuk mencapai 1 kilo satu keluarga 1 kilo satu keluarga Harap-harap semua dapat sama-sama faham sama-sama simpan sama-sama kaya dengan emas dan yang paling penting kita kena tahu matlamat kita Dengan itu ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya dengan saya lah Saya sebelum kita habiskan ni. Tak apa, jangan risau kepada yang datang lambat tu, tak ada masalah. Nanti video ni saya akan save dekat dalam saya ni dan kita boleh share. Nanti kita share dekat dalam grup kita Momen. Macam saya cakap tadi charge premium tadi adalah untuk kiranya macam kita punya upah lah. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Saya harap semua dapat sedikit ilmu, dan sedikit perkongsian. Siapa yang ada terdetik nak simpan emas, boleh terus mesej saya. Saya akan pastikan dapat ilmu yang cukup, dan bermanfaat. Tak semestinya mesej saya mesti kena simpan lah. Saya akan masuk dalam grup, ajar sikit demi sedikit, dan yang paling penting sekali, kita kena faham emas. Bila kita faham emas, kita akan sentiasa berjaya. Okey, itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi di waktu yang akan datang. Supaya saya ada kelas. Kelas saya akan ada lebih kurang setiap minggu. Cuma minggu ni saya buat special dekat dalam saya punya Facebook page. Sebab apa? Saya nak semua orang dapat kongsi, dapat faham tentang emas. Okey, itu saja daripada saya. Doakan saya untuk jadi seorang master dealer dalam masa terdekat. Dengan itu saya sudahi saya punya hari ini perkongsian dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.